Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها wa maulaha. Amin, Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatul fiddin, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, ikhwatul iman, dengan limpah kurnia daripada al-haq, daripada al-witr, kita dapat menyambung bacaan kita berkenaan dengan mendidik generasi idaman. An-Nabiyul Karim Mualliman. Nabi yang mulia adalah seorang pendidik. Alhamdulillah. Kita berhenti hari itu pada muka surat 80. Betul tak? Bab kita masih sama, bab ke-9, iaitu di antara cara Nabi mendidik umat dengan Nabi suka menyapa, tegur nama dia ataupun panggilan dia yang baik-baik. Kita masuk kepada perkara yang A, B, iaitu Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi mengulangi panggilan 2 kali. Dia panggil nama orang Pakcik Din, Pakcik Din. Ya Allah. Gamaknya kalau, gamak lah kan, kalau kita juga orang yang hidup sama Nabi, nama juga kita akan dipanggil Pakcik Din. Alangkah indahnya masa tengah Rasulullah panggil nama kita. Allahu Akbar. Hadis daripada Abbas. Imam Ahmad meriwayatkan dari Al-Abbas radhiyallahu an. Dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an ad'u bihi." Faqala Salillahal afwa wal afiyah. Qala summa ataituhu marratan ukhra faqultu ya Rasulullah, 'allimni syai'an ad'u bihi. Qala faqala ya Abbasu amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Terjemahan dia, kata Al-Abbas. Al-Abbas ni siapa dia? Bapa dia, bapa Ibnu Abbas. Al-Abbas ni bapa Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi dia jatuh pak menakan Nabi. Anak dia Abdullah, yang terkenal dengan nama Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu Abbas, sepupu Nabi ya. Tapi yang ni Syiah tak angkat. Syiah angkat Sayyidina Ali, kan? Walaupun benar lah, kan? Walaupun benar, Sayyidina Ali itu menjatuh juga sepupu Nabi, tapi anak kepada Sayyidina Ali. Anak siapa? Sayyidina Ali anak siapa? Abu Talib. Anak Abu Talib. Abdullah anak Abbas.
Jadi Ali dengan Abdullah sepupu juga. Sepupu juga. Abu Talib, Ali anak Abu Talib, Abdullah anak Abbas, Muhammad anak Abdullah. Betul. Semua tu kan bapa depa semua adik-beradik satu bapa, iaitu Abdul Muttalib. Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, ajarkanlah aku sebuah doa yang dapat aku panjatkan kepada Allah. Baginda menjawab, mintalah ampunan dan keselamatan kepada Allah. Al-Abbas melanjutkan, kemudian aku mendatangi baginda untuk kali keduanya dan berkata, ajarkanlah aku sebuah doa yang dapat aku panjatkan kepada Allah. Al-Abbas melanjutkan lagi, lalu baginda bersabda, wahai Abbas, wahai paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah keselamatan di dunia dan akhirat kepada Allah. Ini dalam riwayat Imam Ahmad disebut demikian. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil beliau, paman beliau Al-Abbas sebanyak 2 kali. Pertama dengan panggilan wahai Abbas, dan yang kedua dengan panggilan wahai paman Rasulullah. Jadi kalau orang itu ada 2 pangkat, kita boleh panggil dua-dua pangkat itu sekali, semata-mata untuk menunjukkan kesungguhan kita dalam meraihkan dia. Kita panggil Pak Cik Din, Pak Cik Din, Pak Cik Din. Kalau Pak Cik Din merangkap pak mentua saya, ayahku lah. Pak Cik Din golek kepala dah. Itu contoh. Contoh yang impossible. Ini raya pertama nah. Raya pertama. Oh, semalam tidur meriah. Bum 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 bum. No. Dah siap meriah. Meriah. Baik, jadi penulis penulis kita dia tidak berhajat untuk mengupas isi kandungan hadis, cuma dia nak bagi tahu pada kita itulah cara Rasulullah panggil orang. Bermakna apa Pak Cik Ramlan? Dengan penuh hormat. Dengan penuh hormat. Kita pun kalau pak menakan kita itu, kita boleh panggil dia sekali-sekala dengan nama dia. Kita duduk cakap, kita nama dia, boleh panggil dia. Nama dia Aziz, kita boleh kata wahai Abdul Aziz. Tapi mak menakan nanti usyar kita. Lepas tu kita boleh susuli dengan gelaran dia, wahai Pak menakanku, Pak ngahku lah kan. Kita panggil dia lagu tu. Hadis yang kedua, hadis daripada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Imam Muslim meriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zamu? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ya Abal Munzir, atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zamu? Qala qultu Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Qala fadaraba fi sadri wa qala wallahi liyahnika al-ilmu Aba Munzir. Terjemahan dia, kata Ubay bin Ka'ab, Nabi bertanya, wahai Abul Munzir. Kata penulis panggilan kepada Ubay bin Ka'ab, tahukah engkau ayat yang paling agung di dalam kitabullah? Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui, jawabku. Baginda bertanya lagi, wahai Abul Munzir,
tahukah engkau ayat yang paling agung di dalam kitabullah? Aku menjawab, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Terjemahan dia, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang maha hidup kekal lagi terus menerus menguruskan makhluknya. Yakni surah Baqarah ayat 255, ayatul kursi. Ubay melanjutkan, lalu baginda menepuk dadaku seraya bersabda, demi Allah, semoga ilmu menjadi mudah untukmu, wahai Abu Munzir. Dalam hadis ini kita mendapati bahawa Nabi SAW memanggil Ubay bin Ka'ab dengan nama panggilannya sebanyak 2 kali. Kita boleh panggil begitu. Ada 2 kelebihan. Satu, Nabi panggil dia dengan nama gelaran yang baik. Yang kedua, Nabi kita kata apa? Fadaraba fi sadri. Nabi touch dada dia. Tak tangan di dada. Ini sesuatu kelebihan yang besar. Baik, kata penulis pun tidak berhajat untuk menulis menguraikan isi hadis ini, cuma sekadar untuk memaparkan kepada kita bagaimana tingginya akhlak seorang pemimpin agung, pemimpin dunia dan akhirat ini. Begitulah cara dia panggil umat dia. Kata penulis, pelajaran yang kita dapat daripada pelajaran ini lainnya, faedah lain yang tersirat dalam hadis di atas terkait dengan sirah Nabi sebagai seorang guru. Di antaranya, satu, Nabi memuliakan muridnya kerana beliau memanggilnya dengan kunyahnya. Kunyah gelaran di depan, Abu, Abi, Ummi. Imam Nawawi berkata, hadis ini menunjukkan bagaimana penghormatan seorang guru terhadap murid-murid utamanya dan menyapa dengan kunyah mereka itu. Beginilah cara Nabi, kata Nawawi, memberi penghormatan. Satu, Nabi melontarkan pertanyaan kepada muridnya. Ini dalam hadis ini, Nabi tanya. 3, Nabi menyentuh anggota tubuh muridnya. Boleh. 4, Nabi memuji muridnya. Imam Nawawi berkata, hadis ini menerangkan diperbolehnya memuji seseorang di hadapannya jika hal itu mendatangkan kemaslahatan dan tidak dikhawatirkan akan menimbulkan sifat ujub sehingga orang yang dipuji merasa memiliki jiwa yang sempurna dan ketakwaan yang dalam atau semacamnya. Nabi puji di sini, Nabi puji dalam bentuk doa. Nabi kata, wallahi liyahnikal ilmu Aba Munzir. Nabi kata, demi Allah, kalau itulah jawapan kamu, ilmu yang kamu ada ini tidak akan musnah. Ilmu kamu ini akan jadi mudah, akan kekal pada kamu. Nabi puji dalam bentuk doa. Kita pun bolehlah puji orang-orang kita. Bila kita tanya, dia jawab betul, oh Masya Allah, kalau beginilah awak jawab, ilmu awak sangat berkat. Boleh, walaupun di khalayak ramai. Bukanlah kita dia di atas dulang, kita junjung atas kepala, ni bagus lah, tak, bukan begitu. Hadis Abu Hurairah, Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi SAW bersabda, Ya nisa al-muslimati, la tahkiranna jaratan li jaratiha walau firsina syatin. Wahai kaum perempuan muslimah, janganlah sekali-kali seorang perempuan meremeh-remehkan tetangga perempuannya, walaupun seukuran kuku kambing. Jangan. Ini dia bagi
nombor nota di bawah tu. Dia kata ada pun makna hadis ini sebagaimana dikatakan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar, jangan sekali-kali meremehkan pemberian tetangga perempuan sekalipun diberi itu adalah sesuatu yang kurang bernilai. Hadis ini dapat pula difahami dalam konteks kaedah larangan terhadap sesuatu merupakan perintah terhadap kebalikannya. Hadis ini juga menyirat perintah untuk saling mencintai dan kasih sayang, seakan-akan beliau bersabda, dua orang perempuan yang bertetangga akan saling mencintai lantaran hadiah sekalipun hadiah itu remeh kecil. Dalam hadis ini kata penulis, Nabi mengulangi panggilan beliau terhadap kaum perempuan, wahai kaum perempuan muslimah, sebanyak 2 kali. Dalam nak mendidik, Nabi ulang. Penulis sedang paparkan kepada kita bagaimana tutur bahasa Nabi dalam memberi penghormatan kepada orang. Walaupun yang dia bagi itu kuku kambing, kecil je lah kuku kambing sana, maka janganlah la tahqiranna, janganlah kamu pandang remeh, kamu hina pemberian dia. Yang berikutnya hadis Muaz bin Jabal. Nabi mengulangi panggilan 3 kali. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa baini wa bainahu illa mu'khiratur rahli, faqala ya Muaz, qultu labbaika Rasulullah, faqala ya Muaz bin al-Jabal, فقلت لبيك يا رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ ابن جبل، قلت لبيك يا رسول الله، bubuh ya na, ya tu gugur, لبيك يا رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم. Ini dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Muaz bin Jabal, aku pernah dibonceng. Dia ada nota kaki di bawah. Artinya pengendara kenderaan di belakang orang yang menunggangi kenderaan membonceng. Nabi carry lah, Nabi carry. Sementara antara diriku dan baginda hanya dibatasi oleh bahagian belakang kenderaan. Maksudnya menunjukkan sangat dekat posisi mereka berdua ketika itu, agar apa yang akan disampaikan lebih terbenam di dalam ingatan pendengarnya. Sedangkan yang dimaksud bahagian belakang kenderaan di situ ialah batang kayu yang ada di belakang haiwan tunggangan. Lalu baginda memanggilku, wahai Muaz ibn Jabal, aku penuhi panggilanmu. Nota kaki itu kata, maksudnya aku akan selalu memenuhi panggilanmu untuk penegasan. Ayat ini sebagai penegasan
Ada yang menyatakan bahawa maknanya adalah aku dekat denganmu dan taat padamu. Ada ulama bahasa kata aku tetap mentaatimu, dan ada pula menyatakan selain itu, dan kata ini berfungsi untuk menegaskan panggilan. Itu pada perkataan apa? Labbaika wa sa'daika. Kenapa Muaz tidak kata na'am? Muaz kata labbaika wa sa'daika. Labbaika itu perkataan lebih lembut, membawa makna labbaika, ya saya datang, ya saya datang. Untuk apa saya dipanggil? Wa sa'daika, demi kebahagiaan engkau. Kalau kau panggil saya untuk sesuatu yang membahagiakan engkau, saya datang, saya datang. Maka kewujudan dia itu untuk sebagai penegasan, untuk taukid bahawa kita benar-benar menyambut panggilan itu sepenuh hati. Seperti itulah kata Aisyah, Rasulullah bila orang panggil dia, kebanyakan hidup dia kata labbaika, labbaika. Awak panggil saya datang. Atas tujuan awak panggil saya datang. Kalau macam kita kata na'am, na'am pun iyalah kan. Orang panggil kita kata tayyib, tayyib, iyalah juga. Tapi yang tu kita boleh apa dah? Panggil orang macam pokok badak dengan aku. Tapi kalau dia kata labbaika, dia tidak ada kata apa-apa dah. Kita pun kata lagu tu depan Tuhan kan, labbaik Allahumma labbaik, ya Tuhan, ya Tuhan, kami datang. Kami datang di atas apa kau perintahkan kami. Perintahlah Tuhan, perintahlah Tuhan. Maka aku penuhi panggilanmu, wahai Rasulullah. Lalu aku siap bantuanmu, aku siap membantumu, wasa'daika. Terjemahan lagi, aku akan selalu secara silih berganti membantu untuk taat kepadamu. Itu terjemahan yang penulis pakai untuk makna sa'daika, wasa'daika. Maknanya ayat yang Muaz guna untuk Nabi ini sangat-sangat tawaduk, hormat dan tinggi nilai dia. Beliau melanjutkan perjalanannya sesaat, lalu memanggilku lagi, wahai Muaz ibn Jabal, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku siap membantumu. Jawabku lagi. Baginda melanjutkan perjalanan sesaat, lalu memanggilku lagi, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku siap membantumu. Jawabku lagi. Dahsyat Muaz punya jawab. Saya lalu saya panggil Abanan. Abanan kata labbaika. Oh ya, labbaika maknanya bukan ya. Kalau macam bahasa Melayu kata ya mak, cik mai mak, cik mai mak. Ya mak, cik mai, cik mai, cik mai. Saya keluar pancuk pula, saya panggil Abanan. Anduk panggil aku pasal apa? Dia keluar ya. Tu kita cemur ya. Tapi tengok Muaz. Wah, Nabi panggil, Nabi tak kata apa lagi kan? Jalan, sara sa'ah, jalan. Nabi panggil dia lagi, dia boleh jawab, dan jawapan dia tak berubah. Subhanallah. Setelah itu baginda berkata, apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya? Ada nota kaki di bawah itu, iaitu maksud hak. Penulis nak kata hak itu maksudnya sesuatu yang menjadi haknya, hak Tuhan atas mereka hamba, dan menjadi kewajipan atas mereka. Itu makna hak, penulis kata. Jadi seolah-olah Nabi kata, wahai Muaz, kamu tahu tak apakah suatu kewajipan yang kamu kena tunaikan kepada Tuhan? Itu makna hak. Muaz berkata, Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui. Jawabku. Baginda bersabda, sesungguhnya hak Allah atas hambanya adalah agar mereka beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Beliau melanjutkan perjalanan sesaat, lalu memanggilku lagi, wahai Muaz ibn Jabal, aku penuhi panggilanmu wahai Rasulullah, dan aku siap membantumu. Jawabku, kata Muaz. Lantas baginda bersabda, apakah engkau mengetahui apa hak para hamba terhadap Allah?
ada nota kaki. Maksudnya, kata penulis, sesuatu yang pasti akan Allah wujudkan untuk hambanya. Hak Allah ke atas hambanya, iaitu apabila hamba tu tunai hak dia, maka Tuhan akan bagi hak pada hamba itu, sesuatu yang hamba tu patut dapat. Apakah engkau mengetahui apa hak para hamba terhadap Allah jika mereka melaksanakan itu semua? Itu semua itu merujuk kepada makna Allah disembah, tidak disekutukan. Muaz berkata, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Jawabku. Baginda bersabda bahawa dia tidak akan menyiksa mereka. Subhanallah. Apabila kita tunaikan tuntutan tauhid kepada Allah dengan benar, kita pasti akan dibalas oleh Allah dalam bentuk hak. Pasti Tuhan balas. Apa dia? Tuhan tak akan azab kita langsung. Allah yu'adzibahum. Sekali-kali Allah tak akan azab orang yang mentauhidkan dia. Dalam hadis ini kita mendapati bahawa Nabi memanggil Muaz radhiyallahu an sebanyak 3 kali sebelum mengajar kepadanya tentang hak Allah terhadap hamba-hambanya. Kemudian baginda memanggilnya sekali lagi sebelum mengajar kepadanya tentang hak para hamba terhadap Allah. Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari hadis di atas sebagai berikut. Kata Imam Nawawi, pengulangan yang baginda lakukan dalam memanggil Muaz radhiyallahu an bertujuan untuk menegaskan betapa pentingnya apa yang akan baginda khabarkan, dan agar perhatian Muaz radhiyallahu an lebih sempurna terhadap apa yang akan didengarkannya itu. Subhanallah. Al-Hafiz Imam Ibn Hajar berkata, dalam sebuah riwayat disebut, kemudian perawi menyebut panggilan dan jawapan yang serupa sebanyak 3 kali. Pengulangan ini untuk menegaskan betapa pentingnya apa yang akan beliau khabarkan kepada Muaz, dan agar khabar tersebut lebih dapat dipahami serta diingati. Itu hadis Muaz. Baik, penulis kata, pelajaran yang terdapat beberapa faedah lain dalam hadis ini. 1. Ketawaduan Nabi SAW yang mau memboncengi muridnya di atas haiwan tunggangan beliau. Allahu Akbar. Nabi ada kenderaan, Nabi ajak sahabat dia naik. Jadi di kalangan kita ni berapa banyak orang ada kereta bagi ustaz naik. Benar naik dah pergi Cameron. Alhamdulillah lena. Kalau tak lena tak naik. Ni terbalik. Nabi ada kenderaan, Nabi bagi umat dia naik. Selalu yang dipersoalkan, murid ada kenderaan, guru boleh naik tak? Hadis ni pula dia terbalik. Guru yang ada kenderaan, berapa banyak murid dah tumpang kereta dia? Guru main dengan dahsyat lah guru-guru lah ni kan. Guru-guru akhir zaman ni kan. Guru kita pun Alphard. Tu guru kita. Empire hilang lah. Macam-macam Honda lah. Berapa banyak murid dah naik kenderaan kita. Yang kedua, Nabi memberikan pelajaran di jalan, dan itu merupakan bukti. Apa itu? Siasmi ke siasme? Siasme. Apa itu? Melayu kata apa? Prihatin. Semangat tinggi. Semangat tinggi Nabi dalam mendidik umatnya. Wow. Semangat Nabi didik. Kita kalau ustaz-ustaz kita main kuliah tengok murid 4 orang. Allah. Kita main kuliah murid 4 orang. 4 orang tu pula 2 lena. Kita punya antusiasme. Hilang kita banyak. Hilang macam dia. Allah, kita kata main batu tujuh Apa?
Demi jongkok. Nabi dah semangat dia walaupun Muaz seorang-seorang. 3. Nabi tidak menyambung panggilannya secara langsung. Hal itu ditunjukkan dalam lafaz riwayat di atas. Nabi melanjutkan perjalanannya sesaat. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis ini menerangkan bahawa panggilan kedua tidak terjadi seketika, tetapi setelah beberapa saat. Ini juga merupakan bukti besarnya perhatian Nabi untuk menggelorakan kerinduan Muaz dalam menyimak apa yang akan beliau sampaikan. Ya subhanallah. 4. Nabi mempergunakan pola pertanyaan. Apakah engkau mengetahui apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dan apakah engkau mengetahui apa hak para hamba terhadap Allah? Sesungguhnya pola ini dapat membantu menarik perhatian orang yang diajak berbicara. Kata penulis, wallahu a'lam. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, hadis ini mengandungi keterangan adanya permintaan seorang guru kepada muridnya untuk menjelaskan suatu hukum guna menguji ilmu yang dimilikinya dan menjelaskan apa yang belum difahamnya. Menguji di sini bukan menguji orang Melayu, sudi ilmu, tidak. Menguji di sini maksud dia nak melihat murid dia itu faham ke tak faham. Uji kita ni bila dah ada ilmu kena diuji. Itu uji orang Melayu, Encik Din. Dulu saya tengok orang belajar silat, lepas tu dia nanti silat di rumah kenduri. Masa tu nanti adalah orang sudi. Dia sudi kan, tengah-tengah silat tarik kerih tu kerah, kaki tak boleh melangkah, pandangan jadi kabur. Orang lain duk sudi ilmu dia. Tidak, ini bukan sudi begitu. Ini maksud dia Nabi nak tengok sahabat ni kuasai dah ilmu itu. Baik, hadis Uqbah bin Amir. Imam Nasa'i meriwayatkan daripada Uqbah bin Amir Al-Juhani radhiyallahu anhu, dia berkata, baina aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam rahilatahu fi ghazwatin idh qala ya Uqbah qul fastama'tu summa qala ya Uqbah qul fastama'tu faqala laha al-thalithah faqultu ma aqulu faqala qul huwallahu ahad faqara'a surata hatta khatamaha summa qara'a qul a'udzu birabbil falaq faqara'tu ma'ahu hatta khatamaha summa qara'a qul a'udzu birabbin nas faqara'tu ma'ahu hatta khatamaha summa qala ma ta'awwadha bimithlihinna ahadun. Terjemahan dia, kata Uqbah bin Amir, ketika aku menuntun hewan tunggangan Nabi dalam sebuah peperangan, tiba-tiba beliau berseru. Nabi duk tuntun kan, dia duk tarik tali kuda tu. Beliau kemudian Uqbah berkata, tiba-tiba beliau berseru, wahai Uqbah, katakanlah. Wahai Uqbah, katakanlah. Uqbah kata, maka aku pun menyimak. Ada nota kaki, maksudnya aku memperhatikan ucapan beliau dan aku tidak mengetahui apa yang beliau kehendaki. Kemudian beliau berseru, wahai Uqbah, katakanlah. Maka aku pun menyimak. Lalu beliau menyatakan untuk kali ketiga kalinya. Lantas aku bertanya, apa yang harus aku katakan? Beliau bersabda, bacalah qul huwallahu ahad. Lalu beliau membaca surah Al-Ikhlas hingga selesai. Dilanjutkan setelah itu dengan surah Al-Falaq, dan aku pun ikut membaca bersama beliau hingga selesai. Kemudian beliau membaca surah An-Nas dan aku ikut membacanya bersama beliau hingga selesai.
Kemudian beliau bersabda, tidak seorang pun yang pernah berlindung dengan yang seperti 3 surah ini. Nabi panggil Muaz 3 kali. Nabi panggil Uqbah 3 kali. Uqbah, ya Uqbah. Maka fastama'tu. Uqbah kata, aku bang telinga aku. Apa Nabi nak kata? Fastama'tu kan bermakna pasang telinga lah, nak dengar. Apa ni Nabi nak kata apa ni? Nabi panggil lagi Uqbah. Uqbah kata, aku pasang telinga aku lagi. Tapi lepas tu Nabi tak kata apa. Barulah Nabi kata, barulah Uqbah kata kali ketiga, ma aqulu, apa yang aku nak kata ya Rasulullah. Maka Nabi kata, katakanlah qul huwallahu ahad. Nabi baca sampai habis Al-Falaq, An-Nas. Nabi kata, tidak ada siapa pun pernah membaca surah ini dan memohon perlindungan kepada Allah seperti muatan yang ada dalam surah ini, melainkan surah ini diturunkan kepada aku. Berlindunglah engkau kepada Allah dengan membaca surah ini. Subhanallah, Uqbah mendapat istimewa. Dalam hadis ini kata penulis, kita mendapati bahawa Nabi SAW mengulangi perkataannya kepada Uqbah, wahai Uqbah, katakanlah sebanyak 3 kali sebelum memberitahukan sesuatunya harus dibacanya. Tidak dapat dipungkiri bahawa semua itu sangat efektif untuk menarik perhatian orang yang diajak bicara. Ini ikhwan, perkataan penulis ni sangat hebat. Dia melihat Nabi kata, sebab apa? Masa Nabi buat benda ni kepada Uqbah dan sahabat lain, dunia tidak ada sistem pendidikan macam lah. Universiti tidak ada. Dasar pendidikan belum digubal. Nabi bercakap ini di satu negeri yang dikatakan padang pasir. Nabi telah bercakap 1500 tahun dulu. Madinah kosong. Orang belum jumpa lagi peta-peta dunia. Belum dibuat lagi peta dunia. Amerika duduk tak mana, Britain duduk tak mana. Tak ada lagi. Belum digezet lagi peta-peta dunia. Peta dunia dibuat tahun bila? I think around about baru lagi. Tapi Nabi dah ada dasar dia. Dasar dia Nabi buat. Ini kita panggil dasar apa? Dasar Rabbani. Ini kita ambil daripada surah Ali Imran. Kunu Rabbaniyin. Jadilah kamu hamba Rabbani. Dasar Rabbani. Dasar yang mendekatkan kita pada Tuhan. Itu makna Rabbani. Allah kata, jadilah kamu Rabbaniyin. Jadilah kamu hamba yang dekat dengan Tuhan kamu, dengan Rabb kamu. Kata penulis, faedah lain yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah penegasan bahawa Nabi yang mulia tidak melakukan pengajaran Nabi yang mulia tetap melakukan pengajaran meskipun sedang berada di tengah perjalanan. Wow, subhanallah. Jadi walaupun kita naik kereta pergi Cameron Highland, mesti ada pelajaran. Kita boleh buat apa itu, tosek Cameron Highland sedap Pak Cik Din. Tosek dia tak jual, buat sendiri. Lili buat. Makan tosek, Pak Cik Din boleh bayang makan tosek, suasana sejuk, awan turun atas kepala, hembusan angin, kena tosek bagi-bagi. Putih muka-muka. Saya balik Cameron Highland, kak saya kata putih mak. Kalau pergi 3 hari saya tak tahu je dia. Kesimpulannya adalah Nabi memanggil orang yang diajak berbicara dengan nama asli, nama panggilan atau jolokannya. Kalau dia ada datuk, kita boleh panggil dia datuk. Dia ada gelaran doktor, kita boleh panggil. Dan panggilan seperti itu cukup efektif. Efektif Melayu panggil apa? Berkesan dalam proses
belajar dan mengajar. Kita kata bukan saja dalam proses belajar dan mengajar, kita kata dalam perkataannya lebih global, iaitu proses pendidikan. Dia melibatkan keluarga, diri, kawan-kawan, dalam rumah, luar rumah. Baik. Bolehkah baca lagi satu tajuk? Taklah panjang sangat kan? Awal lagi. Kerana saya bersendirian malam ni. Syok tau buat kuliah boom, boom, boom. Kalau di Iraq boom lagu ni belah. Di sini boom lagu ni kita seronok. Ya. Yang ayat bawah tu, tidak seorang pun pernah berlindung dengan yang seperti ketiga surat ini. Boleh Ustaz? Ya, surah itu tidak diturunkan sebelumnya. Tak ada siapa pernah baca surah ni. Surah Ikhlas, Al-Falaq. Tiga-tiga surah ini kita panggil tiga kul ini. Satu, Qul Wallah, dia mengandungi cerita tentang sifat Tuhan, tentang sifat sifat uluhiyah Tuhan. Dua surah di belakang mengandungi perlindungan kita pada Tuhan. Jadi bila digabung tiga-tiga surah ini, dia lengkap. Dua surah bercakap tentang sifat rububiyah, satu surah bercakap tentang sifat uluhiyah Tuhan. Jadi Nabi kata surah ni dia lengkap. Dan sebelum ni surah ni tak dibaca oleh siapa-siapa lagi. Dalam Taurat tak diturun seperti ini. Dalam Taurat isinya tauhid, tapi ayat yang diturun dalam Taurat bukan disusun begini. Injil baik. Dan siapa pun Muaz, pada hari surah ni diturunkan, maka aku nak kau baca Muaz, aku nak kau dapat perlindungan yang ada dalam surah ini. Bukan Muaz, maaf saya, Uqbah. Uqbah, Abang Nan dah betulkan saya, Uqbah. Sebab kalau saya tak Abang Nan, orang tak tahu siapa pembetul saya. masa mana kita baca ayat ini? Subhanallah. Lepas semayang kita duk baca sebagai wirid. Masa tidur, masa tidur kita baca. Kita baca masa tidur. Kita buat tangan lagu tu. Kita lemuk satu badan. Itu sunnah. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Selepas kita baca tiga, kita buat lagu tu. Buat lagu tu. Jangan khaitui. Jadi kita lemuk semua badan kecuali tapak kaki. Dia lemuk, kita duduk kan, takat mana tangan kita sampai kita lemuk. Lepas tu kita tidak. Qul Allah 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali. Lepas wirid kita lepas solat, kita baca. Zikir kita pagi petang ada bacaan ini. Dan kita baca dalam situasi apa dia? Ruqyah. Kita takut, kita rasa seram, kan? Kita rasa nak merawat. Konteks ruqyah tu dia macam-macam lah. Kita ruqa bermakna kita membaca. Kita jadikan Quran itu sebagai ruqa, sebagai ganti mentera syirik. Kita ambil Quran sebagai bacaan ruqyah. Dulu orang ruqyah dengan benda-benda jampi. Dalam riwayat Muslim, setan lah yang tu lah yang ni. Maka Nabi kata pada sahabat, Nabi kata, hang baca sah, aku nak dengar apa yang hang baca. Dia baca, Nabi kata la ba'sa. Bacaan ni boleh, Nabi kata, sebab tidak ada syirik dalam dia. Macam bacaan-bacaan yang memulihkan semangat. Okay? Macam mana bacaan pulih semangat? Sebagai contohnya, pi berderau mai berderu. Itu pulih semangat. Macam mana? Besi mai berdekedah kan. Kalau nak pi biar dia pi, tinggal gusi dengan lidah. Oh, dia kata nayanglah aku. Orang nak baca dia kata nak bagi berat penumbuk. Yang tu semua boleh. Maksud apa? Yang tu semua bacaan-bacaan tak ada pun benda syirik. Benda tu benda motivasi je. Benda motivasi boleh. Pi berderau main berderu apa tu? Mana ada jin nama berderau berderu? Tak ada. Dia hanya apa? Dia psycho. Bagi kawan dengar tu jadi weak, down, dia tidak ada apa-apa. Maka Nabi kata selagi tak ada syirik, Nabi kata boleh. Tapi bila dia duk kata wahai,
Hai. Hai Mambang, tolong standby. Yang tu pun is okay sebenarnya. Yang tu masih okay lagi. Pasal Mambang tu ada di belakang betul. Yang tu Mambang. Bukan Mamang lah. Yang tu Mambang. Baik. Ya. Dalam surah An-Nasr kan, Allah menggunakan Abu Lahab, dia tak guna nama sebenar. Baik, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Allah guna jolokkan nama Abu Lahab, kunyah dia. Sebab semua orang tahu Abu Lahab ni tak ada nama orang lain. Tak ada dah dalam Mekah tu orang kedua nama Abu Lahab. Tidak ada. Tidak, dia seorang. Tak payah pun nama betul dia. Semua orang tahu. Kerana itu kata kita punya ulama kita daripada India ni, apa itu, Abu Hasan Ali An-Nadwi. Abu Hasan Ali An-Nadwi, dia kata ketika turun surah ni, sebab Abu Lahab ni dia punya figure dia orang bijak, dia orang cerdik, dia orang dia pemimpin ashraf, pemimpin otak kena bergeliga, terutama pemimpin zaman tu. Dia memimpin duduk di Mekah kecil, tapi dia boleh menguasai perdagangan dua hala antara Mekah dan Yaman. Rihlata syita'i was-saif li'ila fi Quraisy. Bila bertukar musim, orang Mekah pergi ke Yaman. Dan dia boleh menguasai perniagaan tengah-tengah macam tu. Dan dia boleh bagi order, arahan kepada orang. Dan mereka punya apa kita panggil ashraful Mekah ataupun ashraful Quraisy, pemimpin-pemimpin yang lain yang duduk semeja berbincang. Ketika Allah nak cerita pasal dia, Allah gambarkan kemampuan dia. Ma aghna anhu maluhu. Allah gambarkan yang tu. Aghna maluhu. Dia satu orang yang ada kaya. Dia ada harta. Sahabat Syam boleh bayang, duduk pada padang pasir kaya. Siapa orang ni? Patut duduk padang pasir bangsat. Dia satu-satu orang, Allah kata maluhu, baginya harta. Patut dia boleh bayang macam ni. Dalam surah Ibrahim, bila sebut Mekah, Allah gambarkan wadi ghairi zar'in kepada Nabi Ibrahim. Allah kata Mekah ni satu lembah kering kontang, kosong. Tiba-tiba Allah kata orang yang ada aset besar di Mekah, orang ni. Bermakna apa nan? Orang nak masuk dunia bisnes dan berjaya, dia boleh farm dalam dunia bisnes. Oi, orang ni macam kita boleh bayang. Dia meniaga arang jadi, dia meniaga kapur jadi. Yang orang lain tengok arang tak tahu nak buat apa. Dia tengok arang, dia money maker. Dia tahu nak bawa benda-benda ni ke peringkat dunia. Dunia itulah yang Quran kata la uqsimu bihazal balad. Tidak, aku bersumpah dengan balad ini, negeri ini, Mekah. Geografi dunia tak ada. Allah bersumpah dengan Mekah. Dahsyat. Kekayaan dia hebat. Maka Allah kata, tengah-tengah kekayaan dia hebat, Allah sebut satu cerita. Allah kata wamra'atuhu. Dahsyat. Allah kata dia ni bukan saja dia hebat, isteri dia terkenal. Isteri siapa? Isteri saudagar. Isteri kepada satu orang yang menguasai dunia perniagaan. Segala saham Mekah, segala orang masuk keluar ke Mekah, mereka jalan merentasi padang pasir, mesti singgah Mekah. Pasal apa? Ayam. Mekah ada ayam. Tengah-tengah Sahara besar lagu tu. Pakai unta. Kalau mereka boleh berjalan 3 bulan dengan unta, mereka bubur minyak, bubur ayak siap-siap unta tempat mereka. Dia berjalan 3 bulan dia akan sampai ke Mekah. Lepas tu dia tak boleh berjalan. Unta kena minum air. Maka bila dia masuk ke Mekah, dia nak minum air, dia akan buat syarat-syarat kepada dia.
Artinya dia menguasai pelaburan Mekah. Investment. Maafkan saya. Hati dia juga. Pelaburan dahsyat. Maka Allah kata, salah seorang yang terkenal di Mekah, wamra'atuhu, isteri dia. Apa nak boleh bayang orang sana masuk, main duta-duta masuk, yang husband jumpa dia lah, nak deal perniagaan, yang bini-bini, datin-datin, dia automatik lah. Siapa jadi menteri pertahanan, pertahanan, bini dia lah yang kena rasmi kapal. Automatik, pasal kapal ni nama perempuan. Kapal bukan nama dia. Perempuan dia nak kena rasmi. Dia automatik. Walaupun bini dia bukan orang politik, walaupun bukan siapa, bini dia akan ada. Dia kata, berapa banyaklah perasmian kita buat. Bunuh. Kapal masuk, port baru kapal masuk kan. Dia automatik lagu tu. Bukan bini kita masuk politik pun, tapi bila kita masuk politik, kita jadi menteri, bini kita automatik ada pos. Automatik. Dia kena rasmi satu benda lain. Dia automatik lagu tu. Maka Tuhan kata wamra'atu. Tapi ketika Allah perkenal isteri dia, Allah perkenal dengan jijiknya, dengan rendahnya, dengan hinanya. Wamra'atuhu hammalatul hatab. Allah kata, dan bini dia ni, imra'ah dia ni, sama seperti orang memikul kayu, yang kayu tu dia nak letak dekat api, dia nak cucuh bagi bakar. Dan itu menjadi khilaf lah di kalangan ulama tafsir, apa maksud dia. Tapi saya nak cerita ni, nak jawab soalan tu. Kenapa Tuhan tak kata nama betul dia? Tak. Sebab dalam kota Mekah ni, kalau kata Abu Lahab, tak ada orang lain. Dan Tuhan tak sebut nama bini dia. Hanya sebut dalam bahasa Arab, dikata nakirah. Diumumkan. Dan tak payah sebut pun nama dia. Sebab bila kata wamra'atu, ayat depannya tabat yada abi lahabi wa tab, di belakangnya wamra'atu, dhamir tu mesti balik kepada isteri dia. Dia tak boleh orang lain. Dan semua orang tahu, Nabi tahu, Abu Bakar tahu. Tadi saya kata Abu Hasan Ali An-Nadwi kata, dia ni orang bijak, orang hebat. Kalaulah dia nak membuktikan Nabi tu salah, dia nak habaq kata Nabi tu tak betul, dia buat satu benda je, ayat itu akan rosak. Apa dia buat? Dia masuk Islam. Dia masuk Islam, ayat ni bubar. Habis. Mana ada orang Islam nak kena ayat lagu ni? Tetapi kerana Al-Quran itu kalamullah, bukan bikinan Nabi, Allah halang dia masuk Islam. Wahai tarikh ayat tu turun dengan tarikh Nabi wafat, dan dia tu wafat sendiri lama. Dia wafat di Mekah. Ayat tu turun sebelum Nabi nak hijrah lagi. Dia ada masa masuk Islam. Dia wafat lepas daripada peristiwa Badar. Badar. Maknanya Nabi hijrah di sana bila 2 tahun. Dia terkejut bila kawan-kawan dia mati di sana. Dia mula balik minum arak. Dia jadi dia tak boleh terima dah. Pasal apa? Dia takut Muhammad ambush dia sampai kota Mekah. Dia minum arak tak berhenti. Dia jadi tak ketahuan. Dia mula cakap. Kata baca Profesor Hamka kata dia jalan ke satu bukit yang agak tinggi. Dia jatuh. 2-3 hari duduk situ. Mayat dia reput. Orang tak tahu, kata dia mati dengan hina, dengan busuknya. Bini dia pun mati busuk, dia pun mati busuk, anak dia pun mati diterkam serigala. The whole family businessman ini, seorang pembesar Mekah ini, mengakhiri dengan su'ul khatim. Allahu Akbar. Jadi kalau Allah guna nama betul dia, maka ayat tu akan jadi tertuju kepada dia saja. Tapi bila Allah guna nama samaran, ayat ini menjadi umum, boleh kena siapa-siapa yang mempunyai perwatakan macam dia. Lagi satu dalam Furqan,
antara 26-27 lagu tu Furqan, cerita tentang seorang bernama Abdullah bin Abi Mu'ayth. Dia orangnya minta, dia ni orang di antaranya Ubay bin Khalaf, bos kepada Bilal, yang dulu dia pegang Bilal, kemudiannya Abu Bakar beli Bilal daripada dia ni, jahat ni, dia baik. Dia apa nama dia, apa nama dia tadi, bin Abi Mu'ayth ini, nanti saya cek nama dia, saya duduk depan tu Abdullah, rasa Abdullah bin Abi Mu'ayth. Dia jemput Nabi makan di rumah dia. Lepas tu Nabi bagi syarat, masuk Islam aku mai. So dia kata kat Nabi, ya okey, mai dulu. Tak tahu ni Ubay bin Khalaf kan, Umayyah ni semua ni, dia pun tahu kata Nabi nak mai. So dia pun mai jumpa dia. Dia pun kata, betul ke hang jemput Muhammad? Dia ni pula dengan Ubay bin Khalaf ni semua ni, depa ni orang yang saling bantu-membantu dalam bisnes ni depa buat di Mekah. Dia hormat dekat Nabi, tapi dia terhutang jasa dengan partner-partner dia. Jadi depa kata begini, kalau hang betul panggil Nabi, kami tak mai. Kami tak mai. Kita pengalaman kita share partner kawan kita buat dinner rumah dia, kalau kita tak mai masalah. Mana boleh? Walaupun dinner tu bukan pasal bisnes, tapi yang buat ni adalah share partner. Kita akan terikat, kita kena pergi. Kita akan cancel semua kenduri, kita akan attend kenduri dia. Itu adalah sistem. Maka mereka kata kat dia sepatah. Bila mereka kata tak mau main, dia sudah jadi, alamak, nanti dia takut orang bercakap, apa berkelahi ke? So dia rumus dalam perniagaan ni, dia boleh jatuh saham. Jangan main-main, rumus saja. Dengar kata dia pakai bahan tiruan, cukuplah rumus tu pi, bisnes kita down. So kalau bagi tahu kata depa ni tak mai, bermakna depa kata hang ada masalah dengan dia. Dia ni pemegang saham besar. Kalau dia tak kawan dengan hang, macam mana kami nak? So dia jadi susah serba salah. Akhirnya depa kata, kalau hang nak panggil juga Nabi, hang nak kami mai, satu syarat dia. Aku mau tengah majlis berjalan, hang ludah muka Muhammad, halau Muhammad keluar. Aku mai. Ini siapa cerita? Imam Qurtubi cerita dalam tafsir dia. Dia pun duk kelipong. Tapi kerana bisnes dia besar, dia buat apa yang dia pernah. Dia halau Nabi keluar. Masa dia halau tu, berakhir cerita tu, Allah berturun ayat tu 27 atau 26 surah Furqan. Iya. Ya, 27. Ya. Yauma ya'uddu zalimu ala yadayhi. Pada hari si zalim itu, kata Allah, dia akan gigit jari dia. Dia gigit jari dia kerana dia takut depan Tuhan. Dia menyesal apa dia buat. Yang buat tu siapa dia? Ini apa? Abdullah bin Abi Mu'ayth, kan? Tapi ketika Allah angkat cerita ni, Allah tak sebut nama dia. Allah guna perkataan az-zalimu, si zalim itu. Ini dalam kaedah penggunaan kalimat kita kata nakirah. Nakirah maksudnya Allah sorok siapakah yang sebenar dalam tu untuk memasukkan semua orang yang berperangai macam tu dalam ayat tu, supaya ayat tu tak mati dia punya peranan dia. Kalau Allah terus sebut nama dia, maka ayat tu akan jadi, di situlah kan, dia spesifik dalam situ, dia tak pi dah. Tapi Allah tarik nama orang tu, Allah guna satu nama ganti nama nakirah secara umum, supaya siapa-siapa yang buat perangai khianat kepada iman dia, agama dia, maka dia akan terima nasib lagu tu. Dia akan gigit jari dia.
Maka dia akan kata pada hari itu, celakalah aku. Pasal apalah aku pergi ikut orang ni? Pasal apalah? Ittakhazu haza fulanan khalilan. Kenapalah aku pergi ambil kawan ni jadi khalil aku, kawan baik dengan aku? Dia telah menyesatkan aku daripada kebenaran. Maka Allah kata tak guna. Hari ini tak guna hang kata siapa salah. Sebab orang lain boleh hasut. Hanglah yang menentukan pegangan hati hidup hang. Maka orang yang hasut hang tu, aku akan bagi azab pada dia. Sampai dia ubah hang. Tapi hang yang ubah pendirian, akan ada azab untuk hang. Sebabnya hang ludah tu kekasih aku. Oh subhanallah ikhwan. Kadang-kadang dunia lagu tu Cik Din. Kebenaran ni tak semua orang boleh ikut walaupun dihampak pada dia. Kita hari tu kita baca surah Qasas. Kan? Surah Qasas. Kemungkinan dalam ayat 57 58 gitu. Ya Allah cerita. Kan? Dia tahu Nabi bawa itu al-huda, petunjuk. Bila Nabi cerita tentang petunjuk, apa dia kata kat Nabi? Alasan dia punya ialah, dia kata kat Nabi, inna tabi'il huda natakhattaf min ardina. Kalau kami ikut petunjuk engkau, inna khattaf, kalau kami ikut apa? Inna tabi'il huda ma'aka natakhattaf min ardina. Kalau kami ikut petunjuk engkau Muhammad, dia panggil dekat Nabi bawa tu petunjuk. Kalau kami ikut al-huda ma'aka, petunjuk ni bersama engkau Muhammad, natakhattaf min ardina, macam mana nasib kami di tempat kami? Kalau kami dihambat keluar, kalau kami orang pulau, macam mana nasib kami? Kami nak makan apa? Kami sakit, kami demam, kami susah. Hang duk ada di sana. Kami ni macam mana? Kami sampai pada peringkat kami boleh dihalau daripada tempat kami Muhammad. Hang duk cakap kebenaran. Hang tak apalah main cakap balik. Hang tak wakil balik. Kami nak duduk sekali ni. Kami nak makan apa? Sakit demam kami. Esok kalau kami mati, siapa nak seret mayat kami? Dia fikir di tarak tu. Cara dia fikir tu, masa dia fikir tu, Tuhan dah tak ada dah. Kira Tuhan dah tak mampu buat apa kat dia kalau dia sakit. Musuh-musuh Al-Huda tu yang boleh bertindak lebih daripada Tuhan. Sampai tarak tu dia fikir. Tapi jawapan yang Allah bagi kepada mereka sangat hidup. Sampai hari ni jawapan tu hidup. Apa Allah kata? Allah kata, awalam numakkil lahum haraman yujba, awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratun rizqan min ladunna, kulli syai'in rizqan min ladunna. Ya, dahsyat Allah jawab. Kalau kamu bangkitkan isu rezeki, Allah katalah macam ni. Tengok Mekah. Asal bui Mekah tu apa? Air tak ada. Tak ada satu kehidupan. Lang pun tak terbang atas langit. Tapi sekarang ni, masa kamu duk cakap ni, kamu tengok di Mekah ada apa? Ayat ni turun 1500 tahun silam. Masa mereka duk cakap lebih kurang. Masa mereka duk cakap tu, Zam-Zam dah ada, kurma dah ada, anggur dah ada. Allah kata bayang zaman nenek moyang abah, Mekah ni ada apa? Ni bumi haram ni ada apa? Allah kata kami buat dua benda. Satu, aminan, kami jadikan negeri Mekah ni aman. Dulu orang takut nak lalu Mekah kan? Seketika tu Mekah menjadi tempat laluan, pasal orang duk berebut ayam lanun. Tapi Mekah sudah jadi baladil amin. Hampa tanya lagi, kalau hampa ikut petunjuk Muhammad, hampa nak jadi apa? Hampa tak rasa keamanan dia bawa? Jiwa hampa ni jiwa apa?
yujba ilaihi samaratu kulli syai'in rizqan min ladunna. Allah kata kulli syai', daripada penjuru semua ni kami lungguk ke apa? Rezeki dalam bentuk buah-buahan dari sisi kami. Mana boleh pakcik, dia negeri ayam tak ada buah boleh hidup. Ayam tak ada, macam mana nak hidup? Tapi sampai hari ni orang jumpa durian di Mekah, toyam di Mekah. Oh dahsyat, segala parpu-parpu pun ada di Mekah. Apa kita mau? Semua ada. Cuma tak ambil market Colostar je buka Mekah. Semua ada. Seluruh makanan dunia berhimpun di Mekah. Sepatah Tuhan kata, rizqan min ladunna. Rezeki itu datang dari sisi kami. Allah kata, walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Tapi banyak dalam hal rezeki ni hampa semua tak tahu apa-apa. Hampa duk ingat dengan hampa ikut Muhammad, hampa tak ada rezeki. Ayat ini ikhwan, dia hidup kat kita sampai hari ni. Dia hidup. Rezeki kita, keselamatan kita, keamanan kita. Kita nak jadi terkenal ke tak terkenal, pakcik dia boleh bayang. Dulu Allah kata dekat Nabi Ibrahim, wa'azin fin nas bil hajj. Ni kamera tak ada. Ni semua ni tak ada, online tak ada. Manusia Tuhan kata akan datang kepada Mekah ni daripada pelosok dunia. Sehingga kan Allah Ta'ala kata macam mana? Dia pun akan datang dengan damir min kulli fajin amiq ya'ti, mereka akan datang sambut seruan kau Ibrahim dengan naik unta yang kurus daripada seluruh pelosok dunia. Kau akan tengok Ibrahim. Ibrahim mangkit-mangkit dari Riau, dia panggil, dia kata ayuhan nas, wahai manusia, berhajilah kamu. Ibnu Katsir cerita apa di bawah surah Al-Hajj ini, bila Ibrahim kata lagu tu, satu mukjizat Allah tunjuk dekat Ibrahim. Apa dia? Gunung yang tinggi tiba-tiba menurun ke bawah. Angin datang membawa seruan Ibrahim ke seluruh alam tanpa ada gangguan gunung-gunung yang tinggi. Dan seruan Ibrahim sampai ke Yaman. Orang dengar masuk Islam. Orang datang haji. Oh subhanallah. Dakwah ni, kerana dakwah ni kepunyaan Tuhan, Tuhan tak perlu teknologi ni untuk menyampaikan dakwah daripada orang. Dan kita ingat balik zaman kita dengar ceramah dulu-dulu, benda ni semua tak ada. Betul tak? Tapi dakwah naik. Ya subhanallah. Tiba-tiba zaman benda ni semua ada, kita takut bercakap sunnah, orang tak dengar. Biar kita ni sihat ke tak sihat. Zaman tak ada, orang dah dengar. Zaman ada. Dia kok mana pun nanti ada. Kan? Ada orang dia niat jahat. Dia kata dia nak potong ustaz ni punya satu tempat tu, yang betul-betul orang dengar sakit hati. Tujuan dia buat tu nak bagi orang maki. Tetapi Tuhan ubah bagi famous. Tuhan ubah dia famous tak? Mula-mula orang dengar, orang berdesu telinga. Saya fikir saya balik Iraq tahun 2000. Sekarang 22 kan. 22 tahun silam. 20 tahun silam. Masa saya balik Iraq dulu, benda yang paling saya ambil saya punya perhatian ni adalah pasal berzanji. Saya bukan ceramah, saya balun, betul-betul balun. Macam orang balun kena raya. Saya tak bagi muka. No face and no eyes. Muka pun tak bagi, pandang pun tak. Saya balun cukup-cukup. Apa yang saya tengok di Iraq, mereka buat selawat bangkit berdiri, Nabi datang, kononnya dia berenjir-renjir, atirillahumma qabrahul karim, ya Allah atarkanlah kubur orang wangi-wangi ni. Kita duk kata atirillah dulu, kita duk minta Allah wangikan kubur. Tak ada ucapan lagu ni di dalam ajaran 4 mazhab.
Tapi kita bila berjanji, kita doa atirillahu maqabrahul karim. Kita masuk kubur Nabi. Kenapa nak atirillah? Atar kan, wangi-wangi. Orang maki selawat berdiri saya balun, tahlil saya balun, termasuk tarikat dan sufi. Sampai keluarlah kalimah ayat acang tu. Kan? Orang dengar, orang nak pukul je. Tapi orang yang nak pukul itu, nak pukul kan tu, tengok dia punya sahih pun, lengan dia 2 lengan saya, tapak tangan dia 2 tapak. Kalau dia sidai saya, memang buat 16. Memang confirm. Kaki gantung sana satu, tengah. Hari ni dia pengikut sunnah. Asalnya kawan tu kerat. Kawan yang kerat tu asal dia habaq pada kawan dia, kita bagi dia ni kenal sikit. Asal dia kerat. Ni ada telok. Seorang budak Sabah, perempuan, dia kerat. Dia kerat saya punya tu. Pasal raya, pagi raya punya kubur tu. Nak bagi orang marah. Wa makaru wa makarallah. Wallahu khairul makirin. Kerana dia kerat dengan niat jahat. Orang kata terima kasih, kami baru tahu pergi tabur bunga pagi raya di kubur tak ada kena-mengena dengan raya. Bunga tu boleh tabur anytime. Tengok, dakwah. Dan ada orang, kerana dia nak jaga orang satu masa, dia pilih satu perkataan sampai orang tak kenal sunnah. Walaupun dia penyampai sunnah, dunia berpusing. Ketika dakwah sunnah naik ke atas, dakwah dia jadi orang tak kenal sunnah juga. Ketika sunnah diangkat, Tuhan tak angkat dia. Oh subhanallah, pelik. Haitsu dar al-islamu yaduru faduru ma'al islam haitsu dar. Islam ini akan berputar. Maka berputarlah kita dengan Islam ketika mana dia berputar. Jangan kita tinggalkan dia. Kita cakap dulu pasal ni. Hari ni orang mula bincang. Dulu saya buat kata kerja pasal Nur Muhammad. Cerita benda ni tak ada. Tapi pengaruh ustaz-ustaz zaman tu kuat. Surah tu tak boleh masuk. Surah ni tak boleh masuk. Kalau dia ustaz, pasal apa surah tak panggil dia? Kalau dia ustaz, awak masjid buang dia. Ustaz apa ni, surah tak boleh masuk. Tak boleh masuk. Subhanallah. Dulu siapa orang ngajak rumah orang, Dr. Abdullah Yassin kan, ngajak rumah orang, pergi rumah orang ni, persatuan ni. Hari ni Dr. Abdullah Yassin mengeluarkan tulisan-tulisan yang dahsyat-dahsyat. Asmaul Husna tu dia punya terbaik dah. Dia tulis tafsir dia, akidah Ahlussunnah dia, yang kita duk baca hari Sabtu, malam Sabtu kan, apa dia, hakikat 2 kalimah syahadah, dia tulis. Oh subhanallah, orang nak kenal dakwah. Hari ni terbongkar segala kesesatan, terbongkar. Dulu sebut aja tahlil tak boleh. Lebih baik kawan dengan Tok Cha daripada kawan dengan dia ni. Kawan Tok Cha tak apa lagi. Macam dia boleh bayang. Taraf kita ni hadus sampai sunnah ni, Tok Cha mulia lagi dengan botak kepala orang. Tok Cha mulia lagi. Kita orang tak boleh dengar. Orang salam dengan Tok Cha tak apa lagi, daripada Tok Cha tak merapik mata orang ni. Hari ni orang mula tengok ajaran-ajaran cium kaki guru, minum air baki guru. Di penjuru dunia, ketika saya cerita dulu, ada orang makan najis guru. Ya, kemuliaan. Adakah itu jalan mendekatkan Tuhan sambil makan najis? Cium tapak kaki. Saya fikir kalau ada cium tapak kaki yang lebih baik, seperti Sudiman katalah, ibu dan ayah adalah wali keramat. Tapak kaki mereka lah kita cium. Tapak kaki mereka. Pasal dulu mereka cium tapak kaki kita. Ayah dan ibu wali keramat, kata siapa? Sudiman. Kerana mereka lah kita dapat saksikan bulan dan matahari. Di
Tiba-tiba Tok Guru mami pergi cium tapak kaki Tok Guru. Cium tapak kaki. Enak dah. Apa ni? Mai khaik tui lah mulut kita. Dulu ada sekolah buat lagu tu. Cium khaik tui dalam murid budak tahfiz. Dulu mereka buat dan mereka dipertahankan. Sekarang sunnah datang mencabar amalan-amalan yang khurafat dan bid'ah ini. Sekarang tercabar. Ini pakai ni YouTube ni semua ni terbuka. Sekat macam mana pun, tak boleh sekat teknologi. Orang dengar. Dulu satu hala je. Dulu macam pilihan raya kan. Pilihan raya ni televisyen tu depa punya pembangkang tak boleh. Pembangkang dalam hutan. Tengah-tengah ceramah katak masuk lengkai. Oi, jangan lupa. Jenah duk ketuk. Rasa benda masuk lengkai. Retuk tak jatuh. Rupanya telur dia bukan katak, dia tersilap. Subhanallah. Dulu. Ceramah dulu. Betul Ustaz Samsul? Dalam benda ujung-ujung kampung. Bila benda tu berakhir, orang buat lagu tu kat sunnah. Sunnah tak dapat tempat. Ustaz sunnah masuk ceramah dalam radio, ada orang blok. Ustaz ni jangan bagi masuk. Walaupun ustaz tu cakap betul. Tapi hari ni tak boleh blok. Orang boleh dengar. Sunnah dedah apa? Dulu pasal Nur Muhammad ni satu pihak je bercakap Nur Muhammad. Dari sudut hadis tak dibahas daripada sudut apa. Terimalah asal kejadian Nur Muhammad. Hari ni orang tak boleh menghalang penjelasan tokoh-tokoh hadis. Orang balik daripada Jordan, tokoh hadis, cerita pada kita Nur Muhammad ni apa kedudukan hadis dia, siapa yang pegang benda ni semua. Orang tak boleh sekat. Allah mengangkat agama dia. Subhanallah. Orang benci dengan nama-nama orang ngajak sunnah dulu. Sekarang orang jumpa orang salam, orang ambil gambar. Orang ambil gambar. Orang-orang yang duk cerita wali lebih daripada Nabi tu pula. Dengan Ustaz Nan. Saya fikir budak tu lebih kurang around about 23. Umur dia. Muda. Kata, dulu macam mana ni? Saya tak ambil gambar dah dengan ustaz-ustaz. Astagfirullah dia kata. Dia panggil ustaz astagfirullah. Ustaz Nan tanya kat dia, ustaz mana tu? Duk cerita wali lagi dahsyat daripada Nabi. Nabi pun lapar mengadu ke Tuhan minta makan. Wali sampai 40 tahun tak makan, wudu tak batal. Astagfirullah dia kata, astagfirullah. Baru 23. Masa tu turun daripada SKC, bawah tu ada restoran Daud. Minum situ budak tu mai. Kita tengok sekarang. Dakwah sangat dahsyat dan kita syukur pada Allah kalau beginilah cara orang. Orang tak boleh sekat. Cuma satu masa nanti kita harap televisyen Tuhan bagi peluang kepada dakwah sunnah. Akan ada, bukan tak ada, akan sampai masa itu. Akan ada, masa itu akan sampai. Kita mintalah pemimpin yang nak ganti pilihan raya ni jenis berjenis sikit, tak banyak sikit je. Pasal nak cari berjenis ni susah. Tapi tak apa, saya baru masuk kuliah politik. Saya ada pensyarah saya yang bagi tahu saya pasal politik. Nanti saya akan dedahkan sikit demi sikit. Saya mau mereka dalam bidang masing-masing. Saya akan bagi tahu. Saya telah buat nota begitu banyak. Lepas tu saya balik rumah dibimbing oleh Siti Salwa lagi. Macam mana nak faham dalam cerita duduk tarbiyah saya lagi. Saya telah ada perkembangan politik yang agak baiklah sikit berbanding dulu. Dulu saya tahu secara induk saja. Kan? Sekarang saya tahu secara dia punya detail. Alhamdulillah. Ya, saya boleh bentangkan dasar ekonomi negara. Saya boleh bentangkan. Setelah pensyarah saya, dua pensyarah yang terkenal yang memberi penjelasan kepada saya boleh beritahu. Subhanallah. Saya kalau bagi tahu Ustaz Lah nanti ngalik ngau. Ustaz Lah dia bukan tahu apa. Dia tak tahu apa. Dia kira hijau tu. Aku kira bulan aja aku. Aku hidup dengan bulan, aku mati dengan bulan. Apa mengkau tu. Orang dah terbang ke matahari dah. Ingat tak Sami Belu kata apa? Ya. Semua 20 bulan pergi matahari lah pula.
Dia kawan tu, wartawan tu jam dengan dia kan. Dia kata, Datuk Seri, macam mana nak pergi matahari? Pergi malam lah. Dia kata, apa biasa? Pergi malam lah. Logik tak logik, balik. Cakap mau jawab. Kita bikin sana, kita bikin jambatan. Datuk Seri, sungai tak ada, mau bikin jambatan lagu mana? Buat sungai dululah, baru buat jambatan. Kata apa nak kata kan? Dia pun telah pergi berjumpa Tuhan kan. Tapi sebahagian daripada kata-kata dia menghiburkan kita. Dia ada jasa dalam dunia ni. Dia peduli apa kan? Dia persilakan di atas. Dia kata Rafiq Aziz dipersila di atas, datang membuka kainnya. Kan dia buat apa? Nya tu lah. Tapi dia punya kita minta pemuda mendermakan, wanita-wanita mendermakan dia punya darah-darah dia. Nak derma kat siapa? Silap sebut. Ini banyak pendatang tanpa hasil. Pendatang tanpa hasil, maksudnya pendatang tanpa izin. Pendatang tanpa hasil. Orang pula nak kenal betul dia. Tapi dia pemimpin yang bagi kepada kita nafas. Baik ikhwan, maknanya ke-10 ni kita tangguh dululah. Ke-10, tajuk yang ke-10 dia akan bagi tahu pada kita apa dia ikhwan, iaitu bab yang menyatakan bahawa Nabi menyentuh secara fizik. Ya. Tangan dia mulia, dia sentuh, dia touch. Kita touch. Wow, ya Allah. Tadi dia panggil, ni dia sentuh. Wallahu ta'ala a'lam. Hari ni 23, 24.